Assalamualaikum semua. Cikgu harap kamu dah fahamkan 5 hukum catatan bergu yang cikgu telah terangkan dalam video yang lepas. Okey, seterusnya cikgu akan sambung dengan beberapa contoh soalan. Okey, sama-sama kita tengok. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 152. Okey, kita tengok contoh soalan yang pertama. Afiq membeli 2 rak pameran secara kredit daripada kilang perabot Soso sebanyak RM3,400. Okey, jadi dalam urus niaga ini, kita perlu mengenal pasti dua kata kunci untuk kita jadikan tajuk akaun. Okey, yang pertama kita tengok ya. Afiq membeli. Afiq beli apa? Afiq beli 2. Beli 2 apa? Beli 2 rak pameran. Okey. Jadi kita boleh fahamkan Afiq beli 2 rak pameran. Okey. Rak pameran kita masukkan bawah akaun apa? Bawah akaun perabot. Okey, ingat lagi masa kita belajar modul 2 klasifikasi akaun. Okey, cikgu dah terangkan kalau rak pameran, kerusi, meja, semua masuk bawah akaun perabot. Okey. Afiq beli secara kredit kan? Jadi bila beli secara kredit, Afiq belum keluarkan duit. Okey, jadi maksudnya Afiq beli secara apa? Beli secara hutang. Okey, beli secara hutang daripada siapa? Daripada kilang perabot Soso. Okey, jadi kilang perabot Soso tu, okey, jadi siapa kepada kita? Okey, dia akan jadi akaun belum bayar. Okey, cikgu tulis ringkas je ya, kamu boleh faham ya. ABB itu adalah akaun belum bayar. Okey, nilainya berapa? Nilainya sebanyak 3,400. Okey. Jadi kita dah kenal pasti 2 kata kunci. Okey, yang pertama adalah perabot, yang kedua kilang perabot Soso. Okey. Jadi kita boleh tulis dulu tajuk akaun. Itu yang pertama, akaun perabot. Okey, yang kedua akaun kenapa? Akaun belum bayar kilang perabot Soso. Okey. Jadi kita dah ada 2 akaun, iaitu yang pertama akaun perabot, yang kedua akaun belum bayar kilang perabot Soso. Okey. Jadi yang mana kita perlu debitkan, yang mana kita perlu kreditkan. Sebab cikgu dah terangkan sebelum ni, bila sistem catatan bergu, satu akaun mesti didebitkan, satu akaun mesti dikreditkan. Okey, jadi kita tengok akaun perabot. Perabot duduk bawah klasifikasi apa? Perabot adalah aset. Okey. Akaun belum bayar, kilang perabot Soso, akaun belum bayar, duduk bawah klasifikasi apa? Okey, duduk bawah klasifikasi liability. Okey, boleh ya? Okey, jadi kita tengok. Okey, kamu rujuk 5 hukum. Okey, tadi kita tengok. Beli perabot. Jadi, Afiq beli aset kan? Betul? Okey, Afiq beli aset. Okey, jadi bila Afiq beli aset, aset Afiq bertambah ke berkurang? Okey, aset Afiq akan bertambah. Okey. So, dalam akaun perabot, kita akan debitkan.
Okey, Afiq beli secara kredit. Okey, jadi bila beli secara kredit, dia melibatkan akaun belum bayar, iaitu melibatkan liability. Okey, jadi bila kita beli secara kredit, beli secara hutang, okey, hutang kita akan bertambah. Jadi bila hutang bertambah, dia akan menambahkan liability. Okey, jadi kamu boleh faham. Okey, jadi so perabot akan bertambah atau berkurang? Okey, betul. Perabot akan bertambah. Okey, perabot akan bertambah sebanyak berapa? Okey, perabot akan bertambah sebanyak 3,400. Okey, di bahagian debit sebab perabot adalah aset. Bila kita beli aset, aset pertambahan aset di bahagian debit. Okey, beli aset secara kredit, secara hutang. Jadi menambahkan liability. Okey, liability bertambah di bahagian kredit. Okey, berapa nilai dia? 3,400. Okey. Jadi, dekat dalam akaun kita, dekat akaun perabot, okey, kita dah debitkan nilainya 3,400. Okey. Jadi, butiran apa yang kita nak letak? Okey. Kita tengok, kita beli perabot daripada siapa? Kita beli daripada akaun belum bayar kilang perabot SOSO. Jadi, butiran dia kita letak. Okey, yang berlaku ni. Okey, sorry. Okay, jadi butiran dia kita letak akaun belum bayar kilang perabot SOSO. Okey. Jadi dekat akaun belum bayar kilang perabot SOSO, okey, kita nak letak butiran apa? Okey, catatan bergu dia lah. Okey, kita akan letak, okey, dia jual perabot. Okey, faham? Okey, jelas ya? Okey, selesai contoh yang pertama. Okey, cikgu harap kamu boleh fahamkan. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Yang pertama, kita kena kenal pasti, okey, kata kunci untuk kita jadikan tajuk akaun. Okey, bila kita dah kenal pasti kata kunci, okey, kita tulis nama tajuk akaun kita. Okey, kemudian kita tengok, okey, urus niaga itu memberi kesan apa kepada akaun tersebut. Contoh perabot tadi, perabot akan didebitkan sebab nilai perabot telah bertambah. Okey, akaun belum bayar perlu dikreditkan sebab hutang kita bertambah. Okey, cikgu harap kamu faham. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, okey, memulakan perniagaan dengan wang tunai di bank RM30,000. Okey. Jadi kamu boleh ingat bila memulakan. Okey, memulakan maksudnya, okey, pemilik membawa masuk duit peribadi ke dalam perniagaan. Jadi bila memulakan perniagaan, okey, bila pemilik membawa masuk duit peribadi, dia akan jadi apa? Dia akan jadi modal. Ingat lagi ya. Okey, dia akan jadi modal. Okey. Pemilik membawa masuk modal, okey, dengan wang tunai di bank. Okey. Ayat kat sini kamu kena fahamkan betul-betul. Okey, memang dia kata dia bawa masuk wang tunai, tapi wang tunai itu diletakkan di mana? Dimasukkan di mana? Okey, dimasukkan di bank. Okey. Berapa yang dibawa masuk? Okey, yang dibawa masuk adalah RM30,000. Okey. Jadi kita dah kenal pasti dua kata kunci untuk kita jadikan tajuk akaun. Okey, jadi kamu boleh tulis dulu tajuk akaun. Okey, yang pertama kita buka akaun modal.
Okey, yang kedua kita buka akaun bank. Okey. Jadi kita tengok akaun modal. Modal ni apa? Okey. Modal ni apa? Modal adalah equity. Modal adalah equity pemilik. Kan? Bank duduk bawah klasifikasi apa? Bank adalah aset. Okey. Jadi kita rujuk balik 5 hukum catatan berku. Okey, kita tengok equity pemilik. Okey, equity pemilik. Jadi bila kita bawa masuk modal, okey, equity pemilik akan bertambah ke berkurang? Okey, equity pemilik akan bertambah. Okey, jadi ingat, equity pemilik bertambah, kita perlu kreditkan. Okey. Yang kedua tadi, kita buka akaun apa? Okey, kita buka akaun apa? Kita buka akaun bank. Okey. Bank adalah apa? Bank adalah aset kan? Okey. Jadi bila pemilik membawa masuk wang tunai, okey, bank akan bertambah ke berkurang? Okey, bank akan bertambah. So, bila aset bertambah, kita perlu debitkan. Okey, faham? Okey, jadi kita tengok balik latihan yang kita bincangkan. Okay, jadi akaun modal, okey, pertambahan modal perlu direkodkan di bahagian kredit. Okey, berapa nilai dia? Kita letak nilai dulu. Okey, nilainya adalah 30,000. Okey, pertambahan aset, okey, akaun bank, pertambahan aset perlu direkodkan di bahagian debit. Okey, berapa nilai dia? Sama. Bila catatan berku, nilai debit dan kredit mesti sama. Okey, butiran dia kita nak letak apa? Butiran adalah regunya. Okey, jadi kita bawa masuk modal. Okey, kita masukkan wang ke dalam bank. Okey, jadi dari mana datangnya duit dalam bank? Okey, duit dalam bank, okey, duit dalam bank datang daripada modal. Okey, faham? Okey. Jadi apa yang perlu didebitkan? Apa yang perlu dikreditkan? Okey. Yang perlu didebitkan apa? Debit. Debit apa? Debit bank. Okey, berapa nilai dia? 30,000. Okey, kredit modal. Okey, berapa nilai dia? 30,000. Okey, ni cara kita baca. Okey, kita akan baca tajuk akaun. Okey, tajuk akaun bank, debit. Okey, kredit modal. Faham ya? Okey, kita bacakan tajuk akaun, kita tengok kita record di bahagian mana. So, bank kita record di bahagian debit. Okey, modal kita record di bahagian kredit. Okey, boleh faham ya? Okey, kita teruskan dengan